Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Ikmaluddin bin Ibrahim. Hari ini saya akan membentangkan kajian berkenaan wakaf amanah sebagai instrumen pengurusan harta Islam, cabaran dan peluang di Malaysia. Jadi kita terus kepada pengenalan. Jadi wakaf adalah satu instrumen penting dalam Islam yang memberikan manfaat berterusan kepada individu dan juga manfaat kepada masyarakat sekaligus menjadi pelaburan untuk kehidupan di dunia dan di akhirat. Jadi di Malaysia, permintaan terhadap wakaf selepas kematian semakin meningkat, namun masih tiada struktur yang khusus mengaturkan pemberian wakaf selepas kematian. Oleh itu, kajian ini bertujuan untuk mengkaji kehendak masyarakat dan juga keperluan masyarakat dalam menguruskan wakaf selepas kematian dan juga memperkenalkan konsep wakaf amanah. Jadi objektif dan kaedah kajian. Objektif kajian adalah ingin mengkaji kehendak masyarakat terhadap mekanisme wakaf selepas kematian dan menjadikan cadangan untuk struktur pengurusan wakaf yang lebih menyeluruh dan inklusif. Jadi kaedah yang digunakan untuk kajian ini melibatkan analisis kualitatif melalui kajian literatur berkaitan kesahan bagi wakaf selepas kematian dan juga amalan pengurusan wakaf. Seterusnya kita pergi kepada definisi wakaf dan amanah secara umum. Jadi definisi wakaf secara istilah syariah, wakaf merujuk kepada pembinaan hak milik harta oleh individu untuk tujuan kebajikan dengan niat untuk manfaat berterusan. Jadi harta yang diwakafkan termasuklah dalam pelbagai bentuk, iaitu harta alih ataupun harta tidak alih, seperti tanah dan wang tunai yang diberikan secara kekal ataupun tempoh tertentu. Manakala konsep amanah pula, amanah bermaksud menjaga dan menguruskan sesuatu harta dengan jujur dan berintegriti, di mana pemegang amanah bertanggungjawab memastikan harta yang diamanahkan tidak bertukar milik sehinggalah tempoh yang ditetapkan. Sudah faham berkenaan wakaf dan amanah, kita memahami wakaf amanah itu sendiri. Jadi ini adalah gabungan dua konsep, iaitu wakaf amanah menggabungkan wakaf bersyarat, iaitu wakaf muakkad dan pengamanahan. Jadi wakaf bersyarat di sini merujuk kepada wakaf yang dilaksanakan dengan syarat-syarat yang tertentu seperti tempoh masa ataupun tujuan yang lebih khusus. Mengikut pandangan mazhab Syafi'i dan Az-Zahiriyah menekankan kekal sebagai syarat utama kesahihan wakaf. Namun, bagi mazhab Maliki dan Imam Abu Hanifah, mereka membenarkan wakaf bersyarat ataupun wakaf bertempoh ini selagi mana ia memenuhi tujuan pewakaf dan mengikut peraturan syariah. Manakala wakaf amanah ini adalah konsepnya pewakaf memberi kuasa kepada pengurus amanah untuk menguruskan harta wakaf setelah kematian pewakaf dengan syarat yang fleksibel dan relevan dengan keperluan semasa. Ini membolehkan penggunaan harta alih, wang tunai, saham, aset lain dalam wakaf serta mengembangkan potensi wakaf secara dinamik. Ini bagi membantu dalam menguruskan harta pusaka serta memberi manfaat berpanjangan terhadap sosial dan juga ekonomi. Kemudian kita tengok kepada perbezaan antara wakaf tradisional dan juga wakaf amanah atau wakaf syariah ini. Wakaf tradisional asetnya tertumpu kepada harta tidak alih seperti tanah, masjid, surau, pusat pengajian, agama dan juga perkuburan, di mana pengurusannya bersifat lebih secara terus, langsung dan mudah, digunakan untuk tujuan tetap seperti pembangunan institusi keagamaan dan kemudahan sosial. Kemudian kekangannya terhad kepada aset yang kekal tanpa fleksibiliti penggunaan aset lain. Maka seterusnya kita pergi kepada wakaf amanah ataupun salah satu jenis pada wakaf bersyarat, iaitu aset ini melibatkan pelbagai jenis harta termasuklah harta alih seperti wang tunai, saham, KWSP dan juga lain-lain. Dari segi pengurusan, ianya adalah lebih kompleks dan fleksibel, melibatkan pengurusan profesional untuk memastikan pengagihan harta tersebut mengikut niat wakaf.
Dan pelaksanaannya hanya akan terlaksana, pelaksanaan wakaf amanah ini hanya akan terlaksana selepas kematian pewakaf. Tetapi niat dan syarat sudah ditetapkan semasa si pewakaf masih hidup. Jadi fleksibilitinya di sini pewakaf boleh menentukan tempoh, tujuan dan jenis harta yang ingin diwakafkan serta cara harta itu hendak diuruskan. Kemudian kita pergi kepada bagaimana konsep amanah ini boleh diterapkan dalam pengurusan harta wakaf. Ini adalah berdasarkan peranan Majlis Agama Islam sebagai pemegang amanah tunggal, di mana MAIN bertanggungjawab memastikan pengurusan harta wakaf itu dilakukan dengan berintegriti, cekap dan telus. Ini bagi mengelakkan penyalahgunaan ataupun penyelewengan harta wakaf melalui pelantikan pemegang amanah yang tidak telus. Jadi, keperluan juga kepada nazir yang kompeten dan boleh dipercayai, di mana nazir perlu memiliki pengetahuan tentang pengurusan wakaf dan berkemampuan untuk melaksanakan transaksi yang sah dan juga bertanggungjawab dalam menjaga amanah dan memastikan aset wakaf yang dapat dimanfaatkan secara profesional. Kemudian kita pergi kepada sumbangan wakaf bersyarat. Ini kita tengok daripada segi pembangunan sosioekonomi. Wakaf bersyarat ataupun wakaf yang bersyaratkan selepas kematian menyediakan dana yang boleh digunakan untuk pembangunan sektor pendidikan, kesihatan dan perumahan mampu milik. Ia memberi peluang untuk meningkatkan kualiti hidup golongan berpendapatan rendah serta memperbaiki infrastruktur tempatan. Juga mengurangkan kemiskinan. Bagaimana wakaf amanah memberi manfaat langsung kepada golongan miskin dan kurang berkemampuan melalui pembangunan projek yang memberikan mereka peluang untuk meningkatkan taraf hidup seperti perumahan yang lebih selesa dan akses kepada kemudahan asas. Kemudian sumber dana yang berterusan. Jadi aset wakaf yang dapat diuruskan dengan baik memberikan pulangan yang jangka masa panjang yang boleh disalurkan kembali untuk tujuan pembangunan sosial dan ekonomi, menjadikan wakaf sebagai salah satu instrumen pembangunan yang berkesinambungan dan juga sebuah instrumen pengurusan harta. Seterusnya kita pergi kepada kajian kes. Pertama sekali kita tengok di Malaysia, pengurusan wakaf di Malaysia ini dikelola oleh Majlis Agama Islam Negeri MAIN dan juga ianya adalah di bawah Yayasan Wakaf Malaysia memainkan peranan utama. Di mana antara projek yang telah terlaksana di Malaysia adalah wakaf tunai yang hasilnya membiayai projek pendidikan seperti kampus, universiti, sekolah dan juga beasiswa serta sumbangan kepada yang memerlukan. Ini dapat dilihat semasa situasi pandemik COVID-19, terdapat mereka yang mewakafkan harta mereka ataupun mewakafkan duit mereka untuk menyumbang dalam mesin-mesin di hospital. Kemudian kita tengok kepada pengurusan wakaf di Indonesia. Badan Wakaf Indonesia BWI menggerakkan wakaf tunai untuk projek sosial dan ekonomi. Antara projek utama ialah pembiayaan sekolah, universiti, rumah sakit dan pusat kesihatan di kawasan luar bandar serta pembinaan perumahan untuk golongan miskin bagi meningkatkan kualiti hidup masyarakat. Tidak dilupakan juga mereka berjaya membangunkan sektor pertanian yang memberikan manfaat kepada masyarakat di sana. Dan akhir sekali kita melihat pengurusan wakaf di Singapura, Majlis Agama Islam Singapura MUIS memastikan pengurusan wakaf dilaksanakan dengan profesional. Antara projek utama adalah pembinaan dan penyelenggaraan masjid serta pusat komuniti dan program pendidikan beasiswa untuk pelajar keluarga yang berpendapatan rendah. Jadi apakah cabaran dan isu pengurusan di sini? Yang pertama sekali adalah cabaran perundangan dan undang-undang, yang mana ketidakseragaman peraturan. Tidak semua negeri di Malaysia mempunyai peraturan wakaf yang seragam dan ada juga yang sendiri menyebabkan kekeliruan dan tidak selaras. Jadi perbezaan peraturan menghalang efisiensi pengurusan wakaf bersyarat. Jadi isu pemantauan, kekurangan akta dan perundangan yang mengatur pengurusan dan penggunaan hasil wakaf menyebabkan penyelewengan dan ketidakcekapan. Jadi dan juga yang ketiga, kekurangan kepakaran pengurusan.
di mana pengurusan wakaf memerlukan pengetahuan kewangan dan syariah yang mendalam. Namun banyak institusi kekurangan tenaga kerja yang terlatih dan infrastruktur teknologi yang terhad menghalang pengurusan aset wakaf yang lebih efisien dan telus. Jadi secara kesimpulannya, potensi wakaf amanah di sini mendorong pembangunan sosioekonomi di mana wakaf yang mensyaratkan selepas kematian berpotensi menjadi instrumen pengurusan harta yang baik. Ini wakaf amanah lah. Ya, serta memperkasa sektor pendidikan, kesihatan, mengurangkan kemiskinan sekaligus menyokong pembangunan ekonomi yang mampan. Di mana usaha yang boleh dilakukan kerana kerana kalau ini selaraskan uh, selaraskan undang-undang ataupun undang-undang wakaf bagi seluruh negeri itu adalah sangat susah. Ideanya adalah bagi mewujudkan kerangka sistem wakaf amanah yang lebih jelas dan sistematik, bagi mengubah pemikiran serta memberi peluang kepada masyarakat untuk lebih sedar dan penentuan penggunaan hasil wakaf tanpa perlu melalui birokrasi berpengetahuan terhadap tertentu yang lebih rumit. Jadi saranan untuk masa depan, penyelidikan lebih mendalam, fokus pada impak mikro serta model pelaburan wakaf tunai yang lebih selamat serta mekanisme untuk meningkatkan kesedaran serta pelibatan masyarakat dalam pengurusan wakaf. Jadi sekian saja daripada saya. Terima kasih.